Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan belajar lagi iaitu di bawah tajuk pelajaran 23 wanita suri teladan. Wanita suri teladan yang pertama yang akan kita bincangkan, yang akan kita pelajari ialah Sayyidatuna Khadijah, permaisuri hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah ini nama sebenarnya memang dah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Keturunannya dari susu galuh Quraisy yang disebutkan dengan suku Bani Asad. Quraisy ini dia ada banyak bani. Ada yang kita panggil Bani Adi, Bani Taim, Bani Muttalib, Bani Abduddar. Banyak bani. Bani ini merupakan keturunan-keturunan orang-orang yang dikira masyhur. Lalu disebutkan anak-anak mereka itu bernaung di bawah bapa-bapa mereka yang disebutkan nama-nama itu. Kesemua mereka ini adalah merupakan anak-anak ataupun keluarga besar mereka adalah Quraisy. Gelarannya ialah At-Tahir. Makna Tahir adalah suci. Suci apa? Suci ni maksudnya dia tu suci maruah dirinya. Tidak dicemari dengan perkara-perkara yang mengotorkan kepribadian. Sebagaimana orang hari ni banyak perkara yang mengotorkan hidupnya. Dia kotor dengan penampilannya yang tidak menutup aurat. Dia kotor dengan pergaulannya yang tidak dijaga bercampur gaul dengan lelaki. Dia kotor dengan sikapnya keluar merata-rata, naik motor, bonceng sama dengan lelaki, kesana kemari. Ini merupakan perbuatan-perbuatan dikira tidak bermaruah yang pada hakikatnya ia mengotorkan kepribadian seseorang itu. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dia menjaga pribadinya, dia jaga perangainya sehingga dia dipanggil dengan At-Tahirah, yang suci, bersih, maruah dirinya dijaga rapi. Sayyidatina Khadijah ini sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkahwin dengan dua kali perkahwinan. Pertamanya orang yang bernama Atik bin Abid. Atik bin Abid dapatlah dua orang cahaya mata, namanya ialah Abdullah dan juga Jariyah. Perkahwinan keduanya ialah dengan Abu Halah. Dengan Abu Halah beliau dikurniakan dua orang anak, namanya Hindun dan juga Zainab. Hindun dan juga Zainab. Selepas itu, Sayyidatina Khadijah ini menjanda. Ramai yang cuba masuk meminang mendapatkan Sayyidatina Khadijah kerana kedudukannya yang tinggi, rupa parasnya yang sangat cantik. Maka ramai pembesar-pembesar Arab pada ketika itu berebut-rebut untuk mendapatkan Sayyidatina Khadijah. Antaranya ialah orang yang bernama Uqbah, Abu Jahal, Abu Sufyan. Ini merupakan nama-nama besar dalam kalangan masyarakat Quraisy yang cuba mendapatkan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Namun begitu, semuanya ditolak, tak sudi, kerana pada ketika itu dia telah pun mendengar cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang seorang pemuda yang namanya Muhammad, dan dalam diam dia telah pun jatuh hati, berkenan dan berharap agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pasangan hidupnya. Perkahwinan dengan Rasulullah SAW dikatakan Sayyidatina Khadijah ketika itu telah pun berusia 40 tahun. Namun begitu dikurniakan 6 orang cahaya mata. Antaranya yang bernama Al-Qasim, Abdullah, Ruqayyah. Ruqayyah bukan Roqiyah ya. Roqiyah tu nama orang kita, masyarakat Melayu kita, letak nama Roqiyah, disangkanya itu nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenarnya Ruqayyah. Kemudian Zainab, Ummu Kulthum, bukan Ummu Kalsum. Ummu Kulthum. Dan yang terakhir anak bongsu Rasulullah SAW, namanya ialah Fatimah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kerjayanya
pada peringkat awal merupakan seorang ahli perniagaan yang berjaya, yang kaya raya. Merupakan orang yang pertama masuk Islam setelah didakwah oleh Rasulullah SAW. Dialah orang yang pertama kenal dan juga menerima Islam sebagai agamanya. Wafat pada tahun ke-10 kerasulan pada usia 65 tahun. Pada tahun tu dinamakan tahun tersebut dengan Amul Huzni. Dinamakan dengan tahun sedih kerana pada tahun itu Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Begitu juga dengan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak berjasa, yang jaga Rasulullah setelah kewafatan ibu dan juga datuk baginda yang bernama Abu Talib juga meninggal dunia pada tahun itu. Maka Rasulullah merasakan bahawa jalan dakwah telah tertutup, serangan-serangan ataupun penghinaan Quraisy makin tinggi. Kerana itu tahun itu dinamakan dengan Amul Huzni, tahun berduka cita atau tahun sedih. Sifat utama yang ada pada Sayyidatina Khadijah ini ialah merupakan seorang yang bijak bertindak. Mana kita tahu dia bijak bertindak? Pertamanya kita dapat lihat bila mana Rasulullah SAW pulang dalam keadaan ketakutan kerana telah pun dipeluk oleh Jibril. Peristiwa di Gua Hira yang menuntut Nabi agar membaca Iqra itu, lalu berlarilah Rasulullah pulang ke rumah. Tindakan daripada Sayyidatina Khadijah yang menunjukkan kebijaksanaannya ialah dia terus membawa Rasulullah bertemu dengan seorang yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang yang alim pada ketika itu, untuk bertanya apa sebenarnya yang berlaku, apa sebenarnya yang datang bertemu dengan Nabi SAW di Gua Hira itu. Jadi Sayyidatina Khadijah ini merupakan orang yang bijak bertindak. Kita boleh lihat juga bagaimana kebijaksanaannya. Apabila Rasulullah balik dalam keadaan takut, dialah yang menenangkan Rasulullah. Dialah yang mengambil selimut dan menyelimutkan Rasulullah SAW yang ketika itu berada dalam keadaan takut, dalam keadaan gemetar kerana terperanjat bertemu dengan Jibril AS. Seterusnya kita lihat sifat peribadinya yang kedua, itu Sayyidatina Khadijah mempunyai semangat pengorbanan yang tinggi. Dikorbankan dirinya, hartanya yang banyak itu untuk membantu Nabi SAW. Khususnya apabila Rasulullah SAW dikepung, Bani Muttalib dikepung, dipulau oleh orang-orang Quraisy, tidak diajalankan urus niaga. Orang daripada Bani Muttalib nak membeli barang yang dijual oleh orang Quraisy pun, orang Quraisy tak nak jual. Menyebabkan orang Quraisy ketika itu menyebabkan Bani Muttalib ketika itu berada dalam keadaan sangat susah, dan Sayyidatina Khadijah lah yang banyak membantu mereka menyelesaikan kehendak dan juga keinginan keperluan dalam hidup Bani Hashim atau Bani Muttalib pada ketika itu. Antara sumbangan yang juga kita boleh sebutkan, Sayyidatina Khadijah sentiasa bersama dengan suami yang tercinta. Beliau memberikan sokongan penuh dalam semua tindakan Rasulullah SAW. Tidak ditinggalkan suaminya itu, disokong penuh. Sebagai contoh, beliau menyediakan bekal. Pada peringkat awal lagi, disediakan bekal kepada Rasulullah untuk Rasulullah pergi ke Gua Hira untuk bersendirian di Gua Hira. Sayyidatina Khadijah juga menjadi pendorong dan penyokong perjuangan Rasulullah untuk menyampaikan dakwah. Sentiasa membantu Rasulullah untuk menyampaikan agama Islam. Dan yang terakhirnya, Sayyidatina Khadijah telah membelanjakan semua hartanya untuk Islam. Beliau membantu orang yang kesusahan dengan hasil perniagaannya sampai kepada peringkat apabila Sayyidatina Khadijah ini meninggal dunia, ia tidak meninggalkan sebarang harta, yang mana pada peringkat awalnya dia merupakan seorang yang sangat kaya di kota Mekah pada ketika itu, oleh kerana banyaknya dia bantu Rasulullah, dan dia tak peduli dan dia tak sayangkan harta dia. Yang pentingnya adalah Rasulullah SAW selamat, Rasulullah SAW dapat menyampaikan dakwah Islam, dapat mengembangkan agama Islam kepada seluruh umat manusia pada ketika itu, dan mana kita pada hari ini mendapat nikmat Islam. Antaranya adalah hasil daripada sumbangan yang telah pun diberikan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha.
Jadi itulah mulianya insan itu yang merupakan pendamping suri kepada hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sepatutnya kita pada hari ini menjadikan orang sebegini, menjadikan Sayyidatina Khadijah ini sebagai satu idola, sebagai satu contoh. Perempuan-perempuan kita sepatutnya mencontohi kehidupan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, saya sudahi dulu pada kali ini dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.